Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Umairah binti Uthman, nombor matrik DB210066. Saya akan menerangkan berkaitan bab 1 iaitu 1.1 punca masalah dan 1.2 berkaitan dengan mengenal pasti masalah. Saya pergi kepada 1.1 terlebih dahulu. Punca masalah bagi projek inovasi kami, yang pertama adalah kualiti alatan, yang kedua kerosakan alatan, yang ketiga keselesaan sewaktu penggunaan alatan, keselamatan alat tersebut, kecekapan alat tersebut, dan paling utama adalah sewaktu memintal wire tersebut. Okey, untuk 1.2 iaitu mengenal pasti masalah, kita ada 5 poin utama iaitu keperluan untuk memintal wire. Yang kedua adalah proses memotong dan memintal wire. Yang ketiga berkaitan dengan menggunakan dua alatan sewaktu memintal dan memotong wire. Yang keempat adalah berkaitan dengan kecederaan sewaktu menggunakan alatan. Yang kelima adalah berkaitan dengan kerosakan alatan ataupun kerosakan kuprum wire tersebut sewaktu memintal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Zakia binti Syukur dengan nombor matrik DB210005. Hari ini saya ingin menerangkan tentang bab 2 iaitu pengumpulan maklumat. Di dalam konteks ini terdapat beberapa perkara iaitu kriteria tema projek, di mana dalam projek ini kami mengaplikasikan mekanisme helical sharpener dan menggunakan tema utama iaitu tenaga kinetik. Di dalam bab ini juga kami ada melakukan beberapa kajian untuk menyelesaikan masalah, antaranya memutar kabel, seterusnya untuk mendapatkan pencermatan masa bagi projek yang dibangunkan. Yang seterusnya ialah penggunaan alatan yang akan kami gunakan sebagai komponen untuk membina projek tersebut. Seterusnya ialah bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan kecederaan untuk memenuhi aspek keselamatan, dan yang terakhir ialah penjagaan bagi kabel kuprum yang kami utamakan dalam projek ini. Itu sahaja daripada saya secara ringkas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Hasanah binti Zulkifli. Saya akan menerangkan tentang penjana idea. Jadi kumpulan kami dapat menjana idea untuk kami applykan konsep dalam produk kami adalah dengan konsep helical sharpener. Macam mana kami boleh dapat helical sharpener ni untuk kami apply dalam kami punya projek? Sebab pada SEM ni kami ada ambil lukisan kejuruteraan. Jadi kami perlu mengasah pensel menggunakan sharpener yang masukkan pensel dan kita pusingkan. Jadi kami dapat menggunakan konsep tersebut dalam produk kami, iaitu sama juga lebih kurang kita masukkan kita punya wire yang telah dibuang kulit dia dan kami masukkan dan kami pusingkan seperti yang akan diterangkan oleh kawan saya nanti. Jadi bagi kami ianya amat sesuai untuk projek inovasi kami kerana dia menggunakan tenaga kinetik tanpa perlukan tenaga sumber kuasa lain lah. Jadi oleh itu kami dapat menjana idea dengan menggunakan konsep helical sharpener. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munah Hadira binti Muhammad Saifuddin, bernombor matriks DB210022. Hari ini saya akan terangkan bab 4 iaitu penilaian alternatif. Penilaian alternatif adalah proses dalam penyelesaian masalah atau membuat keputusan di mana pelbagai pilihan atau alternatif dipertimbangkan, dinilai dan dibandingkan untuk menentukan pilihan yang terbaik. Kelebihan bagi tenaga elektrik pula ialah kelajuan dan produktiviti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ainul Syuhana binti Muhammad Rizal. Jadi saya akan terangkan tentang projek yang sedia ada kami iaitu TIS-TOCAD, dan saya akan terangkan macam mana kami membuat keputusan. Jadi sebelum kami membuat keputusan tentang projek ini, kami bandingkan dahulu produk yang sedia ada dan juga produk kami. Jadi pertama ialah kami akan kenal pasti produk yang sedia ada, iaitu membuat pemerhatian dengan lebih jelas apakah permasalahan yang ada pada produk sedia ada, iaitu pemotongan kabel itu sendiri. Dan kami dapat lihat
Masalah yang sedia ada ialah ketumpulan pisau, iaitu pemotongan standard ini sering menjadi tumpul dengan penggunaan yang berulang. Dan yang kedua ialah penggunaan secara berkala perlu menggantikan mata pisau kabel mereka dan juga akan menimbulkan kos tambahan dan juga masa itu terhenti. Kiranya masa itu akan berpanjangan untuk menghasilkan sesuatu kerja. Dan yang kedua, pemotongan tidak konsisten. Dan yang ketiga ialah masalah menjadi tertangguh apabila mata pisau pun tumpul dan masalah kerja akan menjadi tertangguh. Dan banyak alatan yang diperlukan untuk mentwistkan kabel alatan lain, kad penebat kabel alatan lain dan juga kad kabel alatan lain. Dan kualiti dan juga ketepatan menjadi tidak berkualiti, termasuklah dengan kerja-kerja elektrik, telekomunikasi dan juga pembinaan. Jadi pemotongan tidak konsisten dan juga pemotongan tidak konsisten dengan memerlukan pemotongan manual. Dan seterusnya ialah kajian pasaran kami, iaitu objektif kajian dapat menilai dan kesesuaian pemotongan kabel twist tokat dalam meningkatkan kecekapan pemotongan kabel dan juga mengurangkan pembaziran dan meningkatkan kemudahan penggunaan di pelbagai industri. Dan yang kedua ialah trend pasaran, iaitu pemotongan kabel twist tokat dengan mengambil idea inovasi daripada mekanisme pengasah pensel helix itu sendiri. Dan projek ini memperkenalkan pendekatan yang unik dalam pemotongan dan penyelenggaraan kabel. Jadi oleh itu, ia sejajar dengan beberapa trend pasaran dalam pelbagai industri dan aplikasi. Dan juga berikut ialah merupakan pasaran yang projek ini sasarkan, iaitu yang pertama, kecekapan dan penjimatan masa. Jadi twist tokat ini dapat menjimatkan masa dan juga menjadi lebih cekap kerana hanya memerlukan satu alatan untuk memintal logam kabel, memotong penebat kabel, memotong kabel dan juga dimasukkan sekali sampah-sampah ataupun sisa-sisa kabel yang tidak diperlukan dalam satu tempat. Dan ketepatan yang berkualiti dan juga keselamatan dan reka bentuk mesra pengguna, kerana kita menggunakan inovasi daripada kita mengadaptasi idea daripada pengasah pensel helix. Seterusnya ialah kumpulan sasaran kami, iaitu sudah semestinya untuk jurut elektrik profesional, jurut teknik telekomunikasi, penggunaan DIY dan individu, dan iaitu sekali dengan institusi pendidikan dan latihan seperti universiti, diploma dan sebagainya. Seterusnya ialah cara penggunaannya. Produk kami dinamakan twist tokat dan cara penggunaannya ialah kabel dipegang pada tempatnya, kemudian dipegang pada tempatnya, dibilah pisau itu, dan pengguna perlu menarik kabel itu pada tempatnya dan memastikan penutup tembaga itu dipotong. Kiranya bila kita tarik tempatnya dan penutup tembaga itu akan dipotong dan automatik akan dibuang ke dalam tong sampah yang sedia ada. Selepas itu, tembaga itu akan dipintal oleh pemutar di belakang, yang mana pengguna dalam memusingkan alat memutar tersebut yang diletakkan pada chop di belakang, di mana diaplikasikan tenaga kinetik. Kami menggunakan tenaga kinetik kerana berpusing menggunakan tenaga manusia lah. Contoh-contoh penggunaannya ialah pemasangan dan kawalan elektrik, telekomunikasi, pusat data, pengguna DIY, institusi pendidikan dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azafriza binti Razali. Saya akan menerangkan cara penggunaan twist tokat. Langkah yang pertama ialah dengan menggerakkan tombol yang berada di atas untuk menentukan saiz kabel yang hendak digunakan. Seterusnya, langkah yang kedua ialah dengan memasukkan kabel ke dalam ruangan pemotong. Langkah yang seterusnya ialah dengan menekan pada bahagian tombol kiri dan juga kanan produk untuk memotong penebat. Seterusnya, setelah penebat kabel dipotong, tarik bahagian hadapan secara perlahan sambil memintal tombol pada bahagian belakang produk. Akhir sekali, setelah kabel telah siap dipintal, penebatnya akan jatuh ke bahagian kompartmen sampah. Salam sejahtera, nama saya Rozal Tondong Razali, Nometrix DB 210015.
Saya akan membentangkan tentang bahagian-bahagian yang terdapat pada produk Distukat ini. Terdapat 5 bahagian utama, iaitu yang pertama adalah pemintal kabel yang berfungsi sebagai pemintal. Yang kedua adalah cutter boleh laras yang boleh dilaraskan mengikut saiz kabel yang hendak dipotong. Yang ketiga adalah extension yang membolehkan bahagian hadapan ditarik ke hadapan dan dikembalikan pada kedudukan asal. Dan yang keempat adalah tombol cutter yang bersambung pada cutter. Tombol ini ditekan bagi memotong kabel. Dan yang terakhir terdapat juga box di bahagian bawah yang akan menjadi tempat pendapat kabel yang sudah dipotong jatuh. Jadi kelima komponen yang telah saya jelaskan tadi merupakan 5 bahagian utama yang terdapat pada produk Distukat ini untuk memastikan ianya dapat berfungsi dengan baik. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syafika binti Muslimin, nombor matriks DB210030. Saya akan menerangkan berkaitan bab 9 iaitu quality product dan bab 10 pelaksanaan projek. Dalam bab 9 menerangkan quality product dari segi mekanisme keselamatan, iaitu pisau pemotong tidak terdedah kepada pengguna dan hanya menggunakan tenaga kinetik apabila pengguna ingin memotong. Selain itu, dari segi bentuk yang ergonomik, proses memotong menjadi lebih mudah, cepat dan tepat dengan menggunakan mekanisme berpusing serta mempunyai cengkaman yang selesa. Akhir sekali pula, dari segi panduan keselamatan untuk mencegah kemalangan, ialah dapat menghindari pengguna terkena bilah semasa proses pemotongan dan menghindari jari terluka kerana terkena kuprum apabila memintal. Penambahbaikan produk ini juga terdapat pada bab 9, iaitu dilakukan pemotong kabel ini menggabungkan 2 fungsi penting dalam satu alat. Ia juga boleh memotong penebat kabel dan memintal kuprum dengan berbagai saiz. Selain itu, produk ini juga meletakkan tempat pada bahagian badan cutter, iaitu setelah memotong, maka potongan tersebut akan jatuh ke dalam bekas dan ini dapat memastikan kerja sentiasa bersih. Akhir sekali ialah mekanisme berpusing yang terletak berhampiran bilah pemotong ini untuk memastikan sambungan yang tepat dan boleh dipercaya. Pula menerangkan pelaksanaan projek dari segi penerimaan projek yang dilakukan berdasarkan kajian soal selidik. Hasil daripada kajian itu, projek ini diterima dan mendapat sambutan untuk dipasarkan di pasaran agar memudahkan pengguna jika ingin menggunakan produk tersebut. Kelebihan produk ini juga termasuk dalam bab 10, iaitu kelebihan produk ini dari segi reka bentuk yang menarik, mudah dikendalikan oleh setiap pengguna dan boleh diaplikasikan mana-mana pelajar yang mengambil bidang pendawaian maupun pekerjaan. Dan ia juga mempunyai satu tempat pada bahagian badan produk yang boleh meningkatkan kerja-kerja pemotongan wayar sentiasa dalam keadaan bersih. Akhir sekali ialah catakan pelaksanaan projek yang dilakukan selama 4 minggu. Dari minggu pertama, penubuhan ahli kumpulan serta pembahagian tugas, membuat kajian produk, kenal pasti masalah, merancang dan melukis produk, menentukan keperluan pengguna serta pengumpulan maklumat pengguna dilakukan pada minggu yang kedua. Manakala minggu ketiga, membina alat tinjauan dan mengedarkannya, analisis tinjauan pengguna. Dan akhir sekali pada minggu yang keempat, melakukan laporan akhir penerimaan projek. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.